Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Okey, hari ini kita masuk modul baru, modul 7, penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Okey, cikgu akan ajar penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan ya. Kerana kita belum lagi belajar pelarasan. Pelarasan berada di modul 8. Jadi akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Ya. Okey, kita akan belajar penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan, dan hari ini cikgu akan terangkan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Kerana penyata kewangan ialah terdiri daripada akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, seperti biasa ya, kitaran perakaunan ya, kita dah belajar sampai kitaran yang keempat. Hari ini kita akan belajar penyata kewangan dahulu. Ya, sebelum pelarasan. Ya, maknanya kita kena kenal mengenali dulu format penyata kewangan sebelum kita membuat pelarasan. Okey, baik. Akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kita lihat apa dia akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi merupakan akaun yang menunjukkan ukuran prestasi perniagaan bagi suatu tempoh perakaunan yang tertentu. Ya, bagi tempoh perakaunan, ya, cikgu dah ajar sebelum ni, ya, mungkin tempoh perakaunan 3 bulan, 6 bulan ataupun setahun. Jadi dalam tempoh tu kita perlu menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi untuk menunjukkan prestasi perniagaan kita. Tujuan penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi adalah untuk mengira untung ataupun rugi perniagaan bagi suatu tempoh perakaunan. Sumber maklumat untuk menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi ialah imbangan duga. Jadi ingat ya, kitaran perakaunan tu ya, kita sampai yang keempat, imbangan duga. Ya, kalau tak ada pelarasan, sepatutnya kita terus menyediakan penyata kewangan. Sebab tu maklumat ya kita dapat daripada imbangan duga. Okey, akaun perdagangan dan untung rugi dapat disediakan dalam dua bentuk. Ya, kita boleh sediakan dia dalam dua bentuk ya, iaitu bentuk T dan satu lagi bentuk penyata. Cikgu akan terangkan satu per satu. Okey, kita pergi format bentuk T. T ni pelajar dah tahu ya. T ni ialah huruf T. Okey, jadi ini adalah kombinasi dua akaun di dalam ni. Yang di atas ni ya. Okey, sampai untung kasar ni ialah akaun perdagangan. Kemudian mula dengan untung kasar sampailah ke untung bersih ni ialah akaun untung rugi. Dan kita combinekan dia menjadi satu dan kita buat dalam bentuk T. Ya, di mana di sebelah sini ya, ini format dia, cikgu akan terangkan. Okey, kita lihat dulu akaun perdagangan ya. Okey, akaun perdagangan kita lihat dulu di sebelah kredit. Okey, jualan, tolak pulangan jualan, kita dapat jualan bersih. Ya. Okey. Jualan, tolak pulangan jualan, kita dapat jualan bersih. Yang di sebelah debit pula, ya, mula-mula kita sediakan 3 lajur. Nampak ya, 3 lajur. Inventory awal kita letak di lajur hujung sekali, ya. Kemudian ya, kita kira ya, yang ini adalah untuk mencari kos jualan. Ya, mencari kos jualan ialah bermula dengan inventory awal. Ya, belian, tolak pulangan belian, kita akan dapat belian bersih. Belian, tolak, bracket ni bermakna tolak ya. Tolak belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Tambah ya, tambah semua yang berkaitan dengan kos belian ya. Dan ini selalunya
dalam akaun kita panggil Audi. Kenapa dia Audi? A untuk angkutan masuk, U untuk upah, D untuk duty import dan I untuk insurans belian. Keempat-empat ni kita panggil Audi. Ya. Okey, kita tambahkan semua, kita dapat satu jumlah, ya. Jumlah ini kita tambah dengan inventory awal, kita dapat kos barang untuk dijual. Kemudian kos barang untuk dijual ni tolak dengan inventory akhir, kita dapat kos jualan. Untuk mendapat untung kasar ni, jualan bersih, kalau jualan bersih lebih besar daripada kos jualan, kita dapat untung kasar. Kalau jualan bersih ni lebih kecil daripada kos jualan, kita dapat rugi kasar. Ya, okey, jadi ini adalah jualan bersih, ya. Okey. Seterusnya, selepas dah siap, dah sediakan, dah dapat jumlah untung kasar, kita sediakan akaun untung rugi. Untung kasar, kalau untung kasar kita bawa ke sebelah kredit. Kalau rugi kasar kita bawa ke sebelah debit. Yang ni ialah untung kasar kan, kita bawa ke sini. Untung kasar tambah semua hasil. Tambah semua hasil. Kita tambah semua hasil, dapatkan di sini. Kemudian kita tolak semua belanja. Kalau hasil lebih daripada belanja, kita dapat untung bersih. Kalau hasil kurang daripada belanja, kita dapat rugi bersih. Ini adalah akaun perdagangan dan akaun untung rugi bentuk T. Okey. Dan kita bergerak akaun perdagangan dan akaun untung rugi bentuk penyata. Bentuk penyata, dia tak ada bentuk T, dia bentuk lajur ke bawah. Kita sediakan 3 lajur. Mula-mula jualan, tolak dengan pulangan jualan, kita dapat jualan bersih. Kemudian kita sediakan kos jualan. Bagaimana? Inventory awal, kemudian belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Dan kita tambah semua Audi yang cikgu sebut tadi. Kita dapat jumlah, dan jumlah untuk kos belian ni. Kemudian kita tambah dengan inventory awal, kita dapat kos barang untuk dijual. Tolak dengan inventory akhir, kita dapat kos jualan. Jualan bersih, tolak kos jualan. Kalau positif, untung kasar. Kalau negatif, rugi kasar. Kemudian untung kasar ni kita tambahkan dengan semua hasil. Kita dapat jumlah hasil. Dan kita tambahkan semua belanja, hantar ke sini. Jadi hasil tolak belanja. Kalau positif, dapat untung bersih. Kalau negatif akan dapat rugi bersih. Ini adalah bentuk lajur. Okey. Baik. Kita lihat latihan 1. Antara yang berikut, manakah yang direkodkan di sebelah debit akaun untung rugi? Ingat tadi cikgu bagi tahu yang di sebelah kredit ialah hasil. Yang di sebelah debit ialah belanja. Okey, jadi di antara 4 ni, mana dia belanja? Okey. Baik, jadi jawapannya 1 dan 2. Gaji dan kadar bayaran ialah belanja. Dia di sebelah debit. Sewa diterima dan faedah atas simpanan ialah hasil. Dia di sebelah kredit. Okey, sekian. Terima kasih.